Apa khabar semua? Kalau anda nak tahu, baru-baru ni ada satu gambar viral kereta Myvi. Dia modify steering dia. Dan modification ni agak ganas lah sebab bahagian atas tu dia potong terus. Jadi macam biasalah, ada orang kagum, cakap nampak cantik macam steering F1. Ada juga yang risau sebab mungkin boleh jadi bahaya. Korang pula rasa macam mana? Cuba komen dekat bawah. Jadi okey ke sebenarnya buat steering macam ni? Apa kelebihan dan kekurangan dia? Okey, jom kita tengok. Baik, yang pertama sekali, konsep steering yang macam steering F1 ni bukanlah konsep yang baru orang buat dekat road car. In fact, kereta Tesla yang baru ni, Tesla Model S Plaid, memang dia orang guna yoke steering wheel. Dia macam bersegi sikit, macam dekat dalam kapal terbang tu. Jadi bila Tesla buat macam ni, katanya dia orang nak force supaya driver sentiasa drive dengan tangan kiri duduk dekat pukul 9, tangan kanan duduk dekat pukul 3. Tapi to be honest, saya rasa dia orang buat macam tu supaya nampak cantik je, lain dari yang lain. Sebab berapa lama sangatlah kita boleh pegang steering dekat pukul 3 dengan 9 macam tu. Lagi-lagi kalau long distance, biasanya orang akan pegang dekat bawah steering tu kalau jalan lurus. Just nak bagi steering tu tak bergerak je. Dan kalau long distance pula, orang lagi suka letak tangan dekat pukul 10 dengan pukul 2. Dia lebih atas supaya tak lenguh tangan. Lepas tu, bila dah drive lama sangat, lagi-lagi dekat highway, kita akan drive pakai satu tangan je. Satu tangan lagi kita akan rehatkan, sama ada dekat pintu ataupun dekat armrest kalau ada. Jadi dari segi engineering untuk road car memang tak ada apa-apa faedah pun pakai yoke steering ni. Tapi kalau dalam racing, lain cerita. Kalau racing F1 contohnya, memang driver tu dah dilatih untuk pegang steering yang bentuk dia macam tu. Dia drive pun memang tak relax punya. Memang dia orang terpaksa pegang dekat pukul 9 dengan pukul 3. Sebab dekat position tu lah kita gunakan force yang paling sikit untuk turn steering wheel tu. Jadi kalau dia orang nak steer dengan kuat, lepas tu nak kena react dengan cepat, memang tangan kena ada dekat situ. Sama juga kalau kita nak bawa laju, tangan mesti dekat 9 dengan 3. Cuma untuk road car, untuk bawa dalam bandar, dalam taman, kita bukan nak bawa laju-laju pun. Bawa santai-santai saja. Lepas tu kadang-kadang nak kena U-turn. Ada kereta kena pusing tu 1,5 pusingan atau 2 pusingan baru dia lock. Lock ni maknanya dia habis pusing lah. Jadi memang sangat penting untuk kita punya steering tu bentuk dia bulat. Kalau kereta F1 tu lain cerita. Dia separuh pusingan steering je dah lock. Maknanya steering angle tu takkan lebih 90 darjah. Kiranya tangan dia orang tak akan bersilang. Kalau kereta kita pula sampai 2 pusingan baru lock untuk buat U-turn, lepas tu nak U-turn dengan cepat pula, memang susah lah nak guna steering yoke ni. Sebab otak kita ni dah condition dengan bentuk steering yang bulat. Ini kita panggil sebagai muscle memory. Kalau korang perasan lah, bila kita drive, kita tak pandang dah steering wheel kita tu. Kita dah ingat benda tu dekat mana, jadi tangan kita automatik tahu dekat mana nak grip. Even kalau kita tak pandang pun steering tu. Dan benda ni bertambahlah penting bila ada emergency. Sebab masa emergency, mata kita ni akan tengok benda yang emergency tu. Tak sempat dah nak tengok steering. Kita harapkan tangan kita tahu je dekat mana nak grip tu. Jadi kalau steering kita pelik macam yoke ni, memang nak kena train balik kita punya hand coordination. Dan tak mustahil benda ni boleh jadi bahaya. Kita nak grip yang dekat atas tu, tapi dah tak ada sebab kita dah potong. Jadi part ni nak kena hati-hati sikit. Satu tadi kalau nak maneuver dengan cepat dekat U-turn ataupun sharp turn. Satu lagi kalau ada emergency. Senang kata kena ada training lah baru boleh nak guna steering macam ni dekat road car. Kalau ikutkan racing car yang lain selain F1 pun, diorang guna steering biasa saja. Tak guna yoke wheel pun. Masih guna steering bulat lagi. Sebab steering angle diorang lebih dari 90 darjah. Dan diorang kena gerakkan steering tu dengan cepat. Lagi-lagi kalau selekoh tu bersambung-sambung. Jadi ini antara masalah ataupun keburukan lah steering yoke yang macam ni. Tapi kalau ada keburukan, tak dinafikan akan ada kebaikan. Cuma dari segi engineering point of view, kebaikan yang dapat dari steering macam ni, contohnya weight reduction, sikit sangat tak dapat nak offset bahaya tadi. Tapi kalau dari segi estetik, mungkinlah bagi setengah orang nampak cantik, lain dari yang lain. Korang rasa macam mana? Nampak cantik tak? Dan setakat ni dari segi regulation, tak pernah pula lah terdengar benda macam ni diharamkan. Tapi bila dah viral macam ni, tak mustahil satu masa nanti pihak berkuasa akan ambil tindakan. Lagi-lagi bila dah ada data pasal kemalangan. Setakat ni tak ada lagi data tu. Jadi tak boleh nak cakap steering macam tu menyebabkan kemalangan. Cuma nasihat saya, kalau nak mod kereta, upgrade lah benda lain selain bentuk steering tu. Nak upgrade steering Recaro ke, Momo ke, silakan. Lepas tu letak macam jalur merah dekat atas tu kan. Baru macam kereta racing. Jadi korang rasa macam mana? Okey ke tidak mod yang macam ni?
Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan jangan lupa sharekan juga video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.